Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu dinilai dengan niat. Setiap orang dinilai dengan niatnya. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai mengikut niatnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan duniawi atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu dinilai mengikut niat hijrah itu. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Jadi apa yang ingin disampaikan dalam hadis tersebut adalah setiap perkara yang ingin dilakukan harus didahulukan dengan niat. Jika niat kita baik, maka kita akan dinilai mengikut niat yang baik itu. Dan jika niat kita ke arah perkara yang tidak baik, maka niat kita itu dinilai mengikut perkara yang tidak baik. Dan sebagai umat Islam, kita harus melakukan sesuatu perkara hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas 5 perkara. Naik saksi mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan Muslim. Jadi penerangan daripada hadis tersebut adalah Islam ini terbina atas 5 rukun, iaitu yang kita panggil sebagai rukun Islam. Jadi sesiapa yang mengingkari salah satu daripadanya, dalam arti kata lain, ia tidak dianggap sebagai Muslim, dan rukun tersebut menjadi tiang untuk agama Islam. Daripada Ummu Al-Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada sesuatu perkara dalam urusan kita ni yang bukan daripadanya, maka ia akan ditolak. Jadi apa yang dapat kita faham daripada hadis tersebut ialah sesuatu perkara yang diada-adakan dan tiada sandaran dengan syariah Islam mestilah ditolak. Yang kedua, setiap amal ibadah kita tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas dan juga bertepatan dengan sunnah. Yang ketiga, perkara prinsip dalam Islam telah sempurna, jadi tidak perlu sesiapa pun menyempurnakannya lagi dan memperbaharuinya lagi. Daripada Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan untuk umat Islam seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi apa yang kita faham daripada hadis tersebut adalah agama Islam ini adalah agama nasihat, iaitu sebagai agama yang berorientasikan nasihat untuk teras pembinaan ummah, perpaduan dan juga kemajuan, sama ada kemajuan duniawi serta pembangunan rohani. Jadi kalau kita terus membiarkan keburukan berlaku, iaitu adalah bertentangan dengan nasihat, dan Islam amat menggalakkan umatnya untuk terus menasihati antara satu sama lain. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhirin radhiyallahu anhu,
beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu untuk melakukannya, hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu untuk melakukannya, hendaklah kamu melakukannya seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apa yang dapat kita jadikan pengajaran daripada hadis tersebut ialah sebagai seorang mukmin kita haruslah mengikut semua yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW dan kita digalakkan untuk mengamalkan semua sunnah-sunnahnya, dan seterusnya kita hendaklah menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, kerana pada hakikatnya larangan Nabi Muhammad SAW itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda, beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini, tinggalkanlah perkara yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi pengajaran daripada hadis ini ialah kita sebagai seorang Muslim haruslah meninggalkan perkara yang was-was atau meragukan dalam diri kita. Hal ini supaya kita tidak terjebak dalam perkara yang kepada hukumnya haram, dan sesiapa yang meninggalkan perkara yang was-was ini untuk menjaga maruah diri serta keharmonian agama adalah merupakan sifat warak dan sifat terpuji. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebahagian daripada keelokan seorang mukmin adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lain sedemikian. Jadi apa yang disampaikan daripada hadis tersebut adalah sebagai seorang mukmin yang dianggap indah ataupun elok budi pekertinya adalah mereka yang meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan melakukan perkara yang berfaedah. Dan jika mereka mampu untuk meninggalkan perkara yang tidak berfaedah, maka mereka mampu untuk mencipta kemajuan dalam diri mereka dan membina produktiviti yang berkualiti dalam diri mereka. Dari Abu Hamzah Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, seseorang tidak akan sempurna imannya sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi apa yang dapat kita faham daripada hadis tersebut adalah kasih sayang dan juga persaudaraan dalam Islam adalah tuntutan iman. Iman seseorang tidak akan sempurna sekiranya dia menyimpan perasaan benci terhadap saudara seagamanya yang lain. Dan kedudukan kasih sayang dan juga persaudaraan dalam Islam adalah tinggi dan amat penting. Ia merupakan kekuatan kedua yang dapat mengatasi kekuatan senjata. Dan semua umat Islam adalah bersaudara, tidak mengira warna kulit, rupa paras dan juga bangsa.